Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anak murid cikgu kelas Satria. Okey, waktu ini adalah waktu kita bersama untuk sesi kelas penyediaan dan pembuatan makanan. Untuk bimbingan jawapan bagi kertas tugasan yang keberapa? Ya, betul. Bagi kertas tugasan yang ketiga. Untuk Isnin, kelas kita bermula pada pukul 10.30 sampai pukul 12. Jadi berada di waktu ini, ketika ini untuk menyiapkan kertas tugasan ketiga ini. Okey, untuk permulaan ini, apa yang cikgu nak terangkan? Ialah apa yang kita nak buat ni? Kita nak buat apa ni? Okey, cikgu nak bimbing kamu sebenarnya untuk menjawab kertas tugasan yang ketiga ni. Apa fokus dia? Okey, fokus dia lebih kepada peralatan dan perkakasan. Apa itu peralatan? Maksud peralatan ialah kita kena memilih peralatan dan perkakasan berdasarkan hidangan pencuci mulut yang sesuai. Bermakna kita nak buat pencuci mulut, ada dua kan, antara bangsa dengan tempatan. Jadi kita kena pilih apakah peralatan yang sesuai. Kita tak boleh guna sebarangan. Jadi inilah fokusnya. Jadi kita akan teruskan pada soalan yang kita nak jawab ni. Okey, jadi kita pergi kepada slide saya yang ketiga. Okey, slide ketiga ni saya nak terangkan kat kamu bahawa kertas soalan ni ada 5 ruangan jawapan yang kamu kena isi. Jadi bila tambah 2, 5 tambah 5 ada 10. 10 ruang kosong yang kita kena isi. Okey, contohnya alatan yang pertama ni kita kena isi tulis nama. Namakan alatan dan perkakasan berikut serta kegunaannya. Maknanya kamu kena isi nama alat ni apa. Okey, kita tengok. Gambar raja ini, semua gambar raja ini berada di kertas penerangan iaitu kertas nota. Jadi di mana kamu boleh rujuk? Okey, kamu boleh rujuk di muka surat 2, 3, 4 dan 5. Okey, faham? Jadi sila tulis nama alat. Contoh dalam ruangan pertama ni ketuhar. Okey, cikgu dah tulis. Contoh ya, ini contoh ketuhar. Nanti kamu semak balik. Okey, jadi kegunaannya apa? Kegunaan ni kamu kena ambil sebelah peralatan tu dalam kertas penerangan ada ditulis kegunaan alatan ketuhar untuk mengapa? Membakar dan sebagainya. Ada panjang. Dalam tu dia tulis secara terperinci. Jadi kamu salin semula di ruangan kegunaan ini. Ya, faham ya? Untuk soalan 2, 3 dan 4, 5 ni pun semua gambar rajah ni ada di dalam kertas penerangan 2, 3, 4 dan 5. Di mana kita nak dapat kertas penerangan ni? Kertas penerangan ini telah cikgu berikan pada kamu sebelum kita PKP. Okay, jadi setiap kamu dah ada dah kertas penerangan ni. Kamu cuma rujuk, lihat gambar dan lihat kegunaannya. Okey, jadi cikgu harap setakat ini untuk slide yang ketiga ni kamu faham ya mengenai bahagian A. Bahagian A ni kita boleh dapat 10 markah kalau kamu isi penuh. Okey. Jadi kita akan beralih kepada slide kita yang keempat. Okey. Sekarang soalan bahagian B memberikan markah 10 markah juga. Okey, kita tengok di sini soalan nombor 1. Okey, saya bacakan. Nyatakan 4 ya, nombor 4 peralatan yang digunakan untuk menyediakan pencuci mulut antarabangsa dan terangkan fungsinya. Okey, di sini kamu kena isi nama 4 peralatan. Kenapa? Sebab dia nak 4 lah. Jadi isilah ruangan kosong nombor 1 ni nama alatan itu. Contohnya saya tulislah sebab
bagpiping ya. Ini bagpiping. Kenapa saya tulis nama bagpiping? Okey, bagpiping ni merupakan salah satu untuk menyediakan pencuci mulut antarabangsa. Okey, pencuci mulut antarabangsa ini bermakna yang memerlukan kita menggunakan bagpiping untuk membentuk adunan tu menjadi cream puff. Okey, antara hidangan pencuci mulut antarabangsa ialah cream puff, kek, semua tu memerlukan bagpiping. Untuk membentuk cream puff kena ada bagpiping. Itulah di antara penggunaannya. Jadi kita kena tengok juga muka surat berapa dalam kertas penerangan. Kita kena rujuk dalam muka surat 2, 3, 4 dan 5. Kita boleh pilih 4 yang bersesuaian untuk hidangan pencuci mulut antarabangsa ya, bukan tempatan antarabangsa. Maksudnya peralatan tu mungkin membakar, apa dia peralatan dia, untuk penyediaannya, apa peralatan dia untuk menghidang, apa peralatannya. Jadi pilih 4 dan jangan lupa tulis fungsi dia. Fungsi dia tu maksudnya kegunaan bagpiping. Ada di muka surat yang saya sebutkan tadi. Boleh tulis setiap tu dapat satu markah memberi jumlah 8 markah. Okey, untuk soalan nombor 1 ni cikgu harap kamu faham. Jadi, kita teruskan ya kepada soalan nombor 2 untuk bahagian B. Okey, soalan nombor 2 ni dia ada 2 ruangan kosong jawapan. Okey, apa soalan dia? Nyatakan 2 alat untuk mengukur cecair dan pepejal. Okey, maknanya kita nak ukur cecair 1, kita nak ukur pepejal 1. Kita kena berikan nama alat tu. Okey, di mana kita boleh dapat? Mana boleh kita dapat jawapan ni? Ya, di muka surat 2. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan muka surat tu. Okey, rujuk muka surat 2 di kertas penerangan. Tulis satu jawapannya untuk ruangan 1. Apa alat untuk mengukur cecair? Di ruangan nombor 1. Di ruangan nombor 2 bawah dia, apa alat untuk mengukur pepejal? Okey, cecair tu kita tahulah dalam bentuk cecair lah ya. Dan pepejal tu dalam bentuk yang yang berat lah, mungkin berat. Maksudnya pepejal ni dia bersifat padu lah. Kalau cecair dia menggunakan ml atau mililiter atau liter. Kalau pepejal ni unit dia ialah kilogram atau gram. Jadi cuba fikir, kaitkan. Kalau kilogram, gram, kita gunakan apa alat? Kalau untuk cecair dalam sukatan mililiter atau liter, kita guna alat apa? Kita kena kaitkan. Okey, faham ya? Jadi, setakat ini cikgu harap kamu faham untuk soalan-soalan yang ada dalam kertas tugasan 3 melibatkan peralatan dan perkakasan saja. Okey, kita teruskan untuk kamu lihat nota. Okey. Okey, jadi inilah dia nota penerangan yang saya sebutkan tadi ya. Perkakasan dan peralatan untuk menyediakan hidangan pencuci mulut. Jadi dia dah senarai dah ada gambar, dah ada kegunaan. Kamu hanya perlu memilih dan menyalin semula jawapan. Jadi murid-murid boleh rujuk nota penerangan ini. Okey? Saya akan bagi dalam grup WhatsApp kelas nanti nota ini untuk kamu rujuk dan lihat. Okey? Dan setakat ini dulu saya rasa. Dan apa harapan saya pada penerangan ini, cikgu harap kamu boleh faham lah. Ya, kamu boleh faham penerangan. Kalau tak faham, boleh ulang daripada awal sampai akhir. Dan sebelum tu, cikgu nak peringatkan kamu kena baca arahan dengan betul ya. Baca dulu arahan dia nak apa. Okey, dan kalau tak faham, kamu boleh bertanyalah pada cikgu di WhatsApp. Jadi untuk itu setakat ini dulu, kita akan jumpa lagi untuk sesi yang ketiga, kertas tugasan yang keempat. Okey, tunggu. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.